Apabila berlaku perceraian, isu penjagaan anak sering menjadi isu utama yang timbul, apatah lagi anak yang masih kecil. Jika perpisahan berlaku secara baik, tentunya isu penjagaan anak tidak akan menjadi masalah. Namun, jika sesebuah prosedur perceraian tidak berjalan dengan baik, ia bukan sahaja memberi impak kepada pasangan suami isteri, malah akan melibatkan kesejahteraan anak setelah berpisah. Antara perkara paling penting dalam isu hak penjagaan anak atau hadanah ini ialah mengenai kebajikan dan emosi anak. Dalam beberapa kes, ada bekas pasangan menjadi berang apabila hak penjagaan anak tidak diberikan kepada mereka. Namun begitu, ada juga ibu bapa yang mengabaikan kebajikan anak setelah diberikan hak penjagaan sepenuhnya. Satu kes tular dahulu hanya kerana tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah yang memberikan hak penjagaan sepenuhnya kepada si ibu. Seorang lelaki bertindak melanggar kereta bekas isterinya yang bersama anak mereka ketika itu. Tindakan itu sedikit sebanyak memberi kesan mendalam terhadap anak yang kian membesar. Ibu bapa seharusnya bersikap lebih bertanggungjawab dan tidak mengikut perasaan dalam mengendalikan isu hadanah walaupun setelah berpisah. Persoalannya, sejauh manakah pemahaman kita tentang hak penjagaan anak ini? Siapakah yang lebih berhak mendapat hak penjagaan anak? Itu dia situasi sedikit sebanyak mengenai topik kita pada hari ini, hak penjagaan anak, hak siapa. Pastinya ramai dalam kalangan kita mempunyai persoalan apabila pasangan sudah bercerai, hak anak ini lebih kepada siapa. Dan bersama kita di studio pada hari ini. Ya, kita bersama dengan Datuk Amli Embong. Kalau kita cakap tentang hak penjagaan anak ini, Hawa, dalam matematik yang mudahnya, Datuk, ibu bapa berpisah, hak penjagaan anak diberikan kepada ibu jika anak itu belum cukup umur, dan ataupun dalam kes-kes tertentu ataupun kes-kes terpencil diberikan kepada bapa. Dan bagaimana boleh kita tahu siapa yang lebih layak untuk menjaga seseorang anak itu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fiza dan Hawa. Terlebih dahulu untuk saya jawab soalan itu, saya lebih senang kalau kita tengok kepada definisi hadanah ataupun hak jagaan. Kalau kita tengok kepada pengertian hadanah ni ataupun hak jagaan ni, asal perkataannya ialah al-hidnu. Al-hidnu itu bermakna sisi badan ataupun dada ataupun rusuk. Jadi itu sempena dengan cara orang perempuan menjaga anak. Dia dokong anak kan menggunakan sisi badan. Itu adalah asal perkataan hadanah. Dia bukan, kalau kita tengok ejaan dalam Rumi, dia bukan hanah, dia hadanah. Kan hadanah tu custody, hak jagaan. Okey. Ini sebenarnya satu tajuk yang saya rasa amat sukar, sebab kalau kami sebagai pengamal undang-undang pun, antara kes yang amat mencabar ialah kes hak jagaan. Pasal dia melibatkan emosi, melibatkan perasaan kan, dan bukan hanya ayah dan ibu sahaja yang orang kata bergaduh, ada kesan dari segi itu, anak-anak tu juga akan menjadi mangsa kepada keadaan. Jadi daripada situ, macam mana mahkamah nak menentukan siapa yang paling layak? Kan? Ada yang kata yang paling layak ialah ibu. Ada yang kata yang layak mungkin bapa, sebab bapa ada pekerjaan. Kalau ibu tak ada kerja, dan bapa yang layak. Sebenarnya perkara pertama yang kita kena tengok, yang mana dibahaskan oleh ulama-ulama kita, oleh scholars, ialah tentang kebajikan anak itu. Bukan kebajikan ayah, bukan kebajikan ibu. Pergi mahkamah, hakim akan tengok, okey, kebajikan anak tu mana yang lebih baik. Kalau duduk dengan ayah macam mana, duduk dengan mak macam mana. Jadi kunci utama ialah kebajikan. Kata ulama, inna haqqal mahdud ahaq min haqqil hadinah. Hak orang yang dijaga tu lebih layak untuk dipertimbangkan daripada hak orang yang menjaga. Kan? Okey. Ini secara ringkasnya kita kongsikan kepada penonton-penonton kita apa yang perlu difahami dan juga perlu diketahui. Tetapi dalam situasi yang berbeza pula, Datuk Seri, kadang-kadang ini kita cakap tentang perceraian secara baik, ibu bapa masih lagi hidup. Tapi ada juga dalam situasi tertentu yang mana ada dalam kes kematian. Contohnya kematian ibu ataupun kematian bapa. Kemudian waris yang sepatutnya, contohlah kalau seorang anak ini kematian
bapanya. Ya. Tetapi ibu ini sebenarnya waris yang tinggal tidak berkemampuan dari pelbagai sudut. Ya. Tidak berkemampuan dari segi fizikal, mental mungkin, kemampuan dan sebagainya. Kalau dalam kes-kes begini pula, apa yang perlu diketahui oleh waris-waris yang lain dan juga penonton-penonton kita, siapa yang layak dan juga berhak? Okey, kalau kita tengok kepada peruntukan undang-undang, ranking orang yang patut menjaga ataupun keutamaan orang yang dapat hak jagaan ini ialah yang pertama ibu, bermakna ibu kandung. Yang kedua ialah ibu kepada ibu. Ibu kepada nenek. ibu itu nenek sebelah ibu. Okey. Kan? Sebab dalam Islam barisan ataupun keutamaan orang yang layak untuk menjadi penjaga kepada anak-anak ni ialah di sebelah ibu. Sebab perempuan ni ataupun wanita mempunyai satu sifat yang lemah lembut dan sesuai untuk menjaga anak kecil. Sebab itulah ulama-ulama menekankan bahawa pembahagian tu keutamaan diberi kepada sebelah ibu. Daripada ibu kepada ibu iaitu nenek sebelah ibu, kemudian barulah jatuh kepada bapa. Jadi maknanya boleh kita katakan ranking ketiga adalah bapa. Selepas itu balik semula kepada sebelah ibu. Kalau bapa tak layak dan balik semula kepada sebelah ibu. Jadi banyak ke sebelah ibu. Itu adalah satu peruntukan yang umumlah, general rule. Tapi di sebalik itu ada juga exemption to the general rule. Ada pengecualian. Kalau ibu tu kata contohlah berkelakuan buruk secara terbuka. Kan? Dan mungkin hak jagaannya akan gugur. Buruk tu adakah juga ini boleh dikaitkan dengan seorang isteri ataupun ibu yang juga dikategorikan sebagai nusyuz, Datuk Seri? Okey, itu satu persoalan yang menarik, Fiza, Hawa. Nusyuz ni kadang-kadang masyarakat kita tak faham sebab dia ingat nusyuz ni juga turut mengganggu tuntutan isteri selepas berlaku perceraian. Nusyuz ni ialah antara suami dengan isteri. Dia bukan antara mak dengan anak. Tak ada perkaitan. Tak ada perkaitan dan dia tak akan ganggu. Melainkan kalau ibu itu melakukan sesuatu yang menyalahi hukum syarak macam saya sebut tadi itu secara terbuka, berkelakuan buruk secara terbuka. Itu boleh gugur haknya bila dicabar oleh bapa di mahkamah. Kalau berkelakuan buruk secara terbuka, bagaimana terbuka. pula kalau dengan situasi Datuk Seri di mana pada waktu pergaduhan, waktu hendak bercerai, si isteri bagi tahu dekat suami, okey nak juga bercerai tetapi anak-anak pun diberikan kepada suami. Bertahun kemudian sudah berkahwin, tiba-tiba rasa rindu pula pada anak-anak. Adakah hak penjagaan itu boleh berubah, Datuk Seri? Okey. Memang mahkamah memberikan ataupun ada peruntukan di segi undang-undang untuk membuat permohonan ubah perintah. Bila satu perintah dikeluarkan oleh mahkamah dan si ibu contohnya semasa nak bercerai bersetuju serahkan anak-anak kepada bapa dan selepas beberapa ketika ada berlaku keadaan ataupun kita kata sesuatu kejadian yang tidak diingini ataupun yang ibu tu rasa hak dia untuk melawat anak diketepikan, tak dilayan oleh ayah, memandangkan ayah dah pegang perintah, kan? Jadi ibu itu boleh datang ke mahkamah membuat permohonan untuk ubah perintah. Tetapi alasan yang hendak dikemukakan tu mestilah alasan yang kuat dan kukuhlah sebab dah ada persetujuan. Ibu tu dah bersetuju. Sebab itulah jangan mudah untuk bersetuju tanpa merujuk kepada ahli dalam sesuatu perkara. Berbalik pada soalan Hawa ini, kadang-kadang mungkin ada juga dalam kalangan penonton-penonton ataupun ahli masyarakat kita ini, kadang-kadang terpaksa membuat keputusan-keputusan begitu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, tekanan, terdesak dan sebagainya. Ini mungkin kerana sewaktu dalam tempoh perkahwinan, isteri ini mempunyai sifat kebergantungan yang tinggi kepada suami ataupun pasangan. Tidak bekerja berbelas tahun ataupun berpuluh tahun. Jadi takut kalau-kalaulah segala hak ataupun keistimewaan ini akan diambil balik dan ibu ini memang tetap tidak mampu untuk menyara anak-anak ini. Bagaimana Datuk Seri? Dalam Islam, bila mana berlaku perceraian, status quo ataupun keadaan semasa sebelum berlaku perceraian mestilah dikekalkan walaupun berlaku perceraian. Bermakna kalau semasa masih pihak-pihak itu masih suami isteri, peruntukan nafkah tu mesti
diteruskan seperti Macam mana biasa. macam biasa, walaupun dah berlaku perceraian. Saya kira ini yang harus kita kongsikan ataupun tekankan kepada penonton-penonton kita. Mungkin ramai dalam kalangan isteri-isteri yang kadang-kadang mereka terpaksa masih lagi kekal dalam perkahwinan ataupun walaupun ada pelbagai tekanan ataupun tidak ada lagi kebahagiaan tetapi takut untuk keluar daripada perkahwinan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor begini. Kita ada satu soalan daripada rakan kita di Facebook, Hawa. Jom kita saksikan yang Okey. ditanya. Soalannya, saya nak tahu hak penjagaan anak. Jagaan tentang anak angkat Datuk Seri. Jadi kalau ibu bapa angkat itu bercerai hidup, siapa yang sebenarnya layak untuk mendapat hak penjagaan? Dan jika kedua-dua ibu bapanya meninggal, siapa yang layak? Keluarga belah ayah ataupun keluarga belah ibu? Ini ada kaitannya dengan soalan yang saya tanyakan awal tadi. Tapi betul, ini betul. status anak itu pula yang berbeza. Status anak angkat. Okey. Bila mana seseorang itu mengambil seorang anak angkat, suatu pendaftaran perlu dibuat. Dipanggil pengangkatan anak. Dibuat di Jabatan Pendaftaran. Jadi, bila mana sesuatu pendaftaran telah pun dibuat, maka statusnya sama macam anak kandung. Ayah mesti memberikan nafkah. Okey. Sebab semasa pengangkatan itu dibuat, mesti pihak suami bertindak sebagai bapa. Dan sekiranya berlaku masalah, contohnya perceraian, maka ibu adalah yang layak untuk menjaga anak tersebut. Tetap nafkah kepada bapa. Sebab pengangkatan telah pun dibuat, pendaftaran dibuat secara rasmi. Kalau meninggal dunia pun sama juga. Kalau meninggal pun sama. Baik, Datuk Seri. Bagaimana pula kalau anak-anak kita tahu selagi tak dapat bezakan baik buruk, selagi itu ikut perintah mahkamah, kan, sama ada dengan ibu ataupun dengan bapa. Bagaimana pula kalau anak-anak ini mahu pilih dengan siapa mereka mahu tinggal, sampai umur berapa mereka boleh memilih? Okey, mengikut undang-undang, kalau anak lelaki telah mencapai umur 7 tahun dan ke atas, dan anak perempuan mencapai umur 9 tahun dan ke atas, mereka boleh buat pilihan ke mahkamah. Alright. Datuk Seri, berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh rakan Facebook itu tadi. Itu tentang status anak yang dikategorikan sebagai anak angkat. Tetapi bagaimana pula jika berlaku perpisahan atau perceraian terhadap anak yang tidak sah taraf ini? Siapa yang berhak ataupun layak untuk mendapat hak penjagaan anak tidak? Kalau anak tak sah taraf, kepada ibu. Kepada ibu. Sebab Islam tak recognize, tak mengesahkan hubungan darah daging antara anak dengan bapa. Dari segi kebajikan juga kepada ibu juga. Kepada ibu. Okey. Tidak bermaksud tidak ada apa-apa yang boleh dituntut oleh ibu ini jika berlakunya perpisahan dan mempunyai anak yang tidak sah taraf. Sebab hubungan tu tak dapat pengiktirafan daripada agama. Kan? Maknanya itu adalah bukan ayah kandung. Yang mana kewajipan memberi nafkah itu tidak terletak kepada orang yang tidak ada hubungan dengan anak tersebut. Okey. Datuk Seri, ada sesetengah pasangan yang berpisah, kan? Ada yang secara baik dan persetujuan untuk menjaga anak pun dah dipersetujui bersama. Adakah perlu juga untuk mendapatkan perintah mahkamah? Ataupun boleh saja, okey, kita dah setuju, tidak perlu black and white, tapi teruskan. Ataupun kalau tak ada perintah mahkamah, ada ke implikasinya? Okey, saya kalau untuk menjawab soalan Hawa ni, saya lebih berpandangan bahawa satu perintah mahkamah perlu diperolehi kerana jika tiada perintah mahkamah, pendaftaran persekolahan akan menjadi masalah. Kedua, bila mana nak bawa anak-anak cuti keluar negara, isu keluar negara tanpa kebenaran pihak yang satu lagi. Dan juga tentang pengurangan teks cukai pendapatan. Jadi kalau tak ada black and white, macam mana kita nak buktikan dengan pihak yang berautoriti dalam perkara ini? Okey. Datuk Seri, kita bercakap dalam konteks atau pelbagai konteks di sini. Kalau kita cakapkan tentang persoalan, mungkin banyak juga persoalan. Tapi dalam situasi-situasi tertentu pula, bagaimana kalaulah pasangan itu berkahwin dengan pasangan yang bukan asalnya beragama Islam. Selepas mereka berpisah, salah seorang daripada pasangan ini keluar daripada agama ataupun kita boleh kategorikan sebagai murtad. Dari segi hak penjagaan anak itu bagaimana? Bolehkah diminta di mahkamah syariah ataupun bolehkah dibawa ke mahkamah sivil ataupun bagaimana itu, Datuk Seri? Saya percaya isu ini masih belum lagi mendapat satu keputusan yang jelas. Tetapi kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i, keutamaan adalah kepada orang Islam untuk menjadi penjaga. Itu kalau kita gunakan kaedah pendekatan mengikut Islam, pendekatan Islam. Jadi
keutamaan ialah kepada orang yang beragama Islam, pasal kita nak menjamin bahawa kebajikan anak tu dan keadaan agamanya, pengamalan agamanya adalah terjaga. Jadi kita ikut agama yang asalah agama Islam. Agama Islam adalah keutamaan. Kalau mengikut pandangan hukum syarak. Baik, dan pastinya apabila mahkamah sudah tetapkan anak-anak ini duduk bersama ibu ataupun bapa, dan apabila mungkin ada masalah atau konflik di kemudian hari, apa antara perkara membuatkan ibu atau bapa hilang kelayakan untuk terus menjaga anak tu? Okey, kalau yang paling utama ialah tentang kebajikan yang macam saya sebutkan tadi itu. Kalau dengan ayah, kalau kebajikan tak terjaga, persekolahan tak terabai, kita kata terabai pendidikannya, maka hak jaga anak boleh gugur. Bagi ibu pula, kalau dah berkelakuan buruk secara terbuka, murtad, sengaja pindahkan tempat tinggal dengan niat untuk menjauhkan anak daripada pengawasan bapa. Dan juga kalau kita kata persekitaran tu, kan keadaan tempat tinggal ibu. Kalaulah keadaan tu boleh membahayakan kebajikan, keselamatan anak, maka hak jagaan tersebut boleh dicabar oleh pihak bapa. Dia berbalik kepada apa yang Datuk Seri kongsikan dari awal tadi tentang kebajikan ibu dan juga bapa itu. Kita ada satu lagi soalan daripada rakan kita di Facebook hari ini, daripada Cik Wan Satira. Katanya, saya nak tanya, jika suami nak dapat hak untuk anak, tapi sekarang isteri jaga 2 orang anak, tapi anak dipisahkan, seorang di kampung, seorang lagi bersama isteri. Kalau macam tu, suami boleh dapat tak hak penjagaan anak untuk seorang anak yang di kampung? Bermaknanya ada 2 orang anak, tapi hak penjagaan anak tu berbeza-beza. Seorang bersama dengan bapa, seorang bersama dengan ibu. Bagaimana kita nak faham tentang situasi ini, Datuk Seri? Okey, macam saya sebutkan tadi, perkara utama ialah tentang kebajikan. Kalau ayah rasa kebajikan anak yang duduk di kampung tu terabai, contohnya, maka bapa boleh buat permohonan ke mahkamah untuk dapatkan hak jagaan anak yang di kampung tu, untuk tinggal bersama dengan dia. Tapi bagaimana pula dengan situasi yang pada mula ni, contohnya lah, seorang bapa mendapat ataupun seorang ibu mendapat hak penjagaan anaknya. Katalah ada 3 orang anak, Datuk Seri. Ada anak perempuan 2 orang, anak lelaki seorang. Tetapi apabila si bapa tidak berpuas hati, dia pergi ke mahkamah dan cuba untuk mendapatkan hak, dan anak-anak ni terpisah. 2 orang anak perempuan bersama dengan ibu dan anak lelaki dibawa pula bersama dengan bapa. Bagaimana situasi ini boleh berlaku sebenarnya? Sebenarnya adakah soalan Fiza tadi itu dah keluar satu keputusan dah ataupun keluar belum? Satu keputusan. Dah keluar satu keputusan. Okey. Saya percaya bahawa hakim semasa memutuskan kes tersebut mestilah melihat kepada keseluruhan kes, fakta kes yang dibentangkan dan juga kebajikan anak tu. Kalaulah kebajikan anak tu dirasakan sesuai dengan bapa, maka hakim akan memutuskan bahawa hak jagaan kepada bapa. Tapi sekiranya contoh 3 anak tadi, 2 anak lagi tu lebih sesuai duduk dengan mak, contoh anak perempuan, dia lebih sesuai duduk di bawah pengawasan ibu, maka mungkin hakim akan putuskan duduk dengan ibu. Itu adakah juga disebabkan oleh faktor anak itu sudah cukup umur dan boleh buat pilihan? Ada perbezaan ke antara anak perempuan dan juga anak lelaki apabila mereka ingin membuat keputusan dan juga pilihan untuk tinggal bersama dengan ibu ataupun dengan bapa? Okey, macam yang saya sebut tadi tu, peruntukan undang-undang ialah kalau anak perempuan 9 tahun dan ke atas. Jadi bila mencapai umur 9 tahun dan ke atas dan mereka ni dianggap sebagai memayyiz, yang orang yang boleh membezakan baik dan buruk, maka mahkamah akan akur dengan pilihan anak. Melainkan ada Faktor lain lah. faktor-faktor yang mahkamah rasa tak boleh rely ataupun sandarkan 100% kepada pilihan anak. Apabila sudah bijak untuk memilih. Baik, Datuk Seri, bagaimana pula jika isteri ini mereka sudah mempunyai masa yang lama, sudah menjaga anak-anak mereka, dan bagaimana pula tentang hak suami untuk melawat anak mereka. Tetapi jika si isteri, bekas isteri, tidak bagi suami untuk melawat anak-anak mereka, nafkah itu bagaimana, Datuk? Okey. Dia sebenarnya 2 isu yang berbeza. Hak melawat dengan nafkah adalah 2 isu berbeza. Kebanyakan kes yang berlaku di mahkamah ialah bapa tak akan memberikan nafkah atas alasan dia dinafikan hak untuk melawat anak. Sedangkan mengikut peruntukan undang-undang dan juga hukum syarak sekalipun, dua isu ni adalah 2 isu berbeza. Kalau tak dapat tengok anak, okey, tetap wajib kepada bapa untuk memberikan nafkah. Dan kalau tak dapat tengok anak, bapa boleh buat satu permohonan ke mahkamah, kan, supaya mahkamah keluarkan keputusan, satu perintah, dia dapat melihat, melawat
dan juga bersama dengan anak tersebut. Tanggungjawab pemberian nafkah tetap berjalan. Tetap wajib, tetap berjalan. Okey. Ya. Datuk Sri, sebenarnya ada banyak lagi persoalan yang ingin ditanyakan. Memang tak Ya. cukup kan kalau kita nak kongsikan tentang Betul. topik hak anak Ya. ataupun hak penjagaan anak ni. Tapi kalau boleh, apa yang dapat kita manfaatkan kepada penonton kita? Bagaimana kita nak membantu mereka yang sedang mengalami masalah ini? Kalau mereka hilang punca, buntu, tak tahu sedang mengalami masalah sebegini, Ya. apakah langkah pertama yang mungkin mereka boleh lakukan? Bagaimana dan kepada siapa mereka boleh dapatkan bantuan? Saya percaya peguam adalah orang yang paling layak untuk memberikan nasihat kepada mereka yang ada masalah. Cuma kepada pihak-pihak yang terlibat, kan, sama ada ibu ataupun bapa, fikirkanlah terlebih dahulu tentang kebajikan anak tu sebelum nak berperang di mahkamah ni. Dia fikirkan dulu, kan, adakah wajar dia rasa layak untuk didapat hak jagaan tu ataupun semata-mata atas dendam, atas perasaan marah, kan? Sebab banyak yang berlaku bila mana hak jagaan tu diberikan kepada salah satu pihak, mereka ni akan lepas tangan. Take things for granted, kan? Jadi kena fikir emosi anak tu. Mungkin mereka tidak akan mengalami masalah pada masa sekarang. Ya. Tetapi in the Pada masa future, akan datang. masa akan datang, kesannya akan kelihatan kepada Ya. mereka. Dan pastinya apa yang perlu diutamakan ialah emosi dan juga kebajikan anak-anak. betul. Emosi mereka yang berpisah ini Mesti seiring. Ya, Emosi dan utamakan kebajikan. anak-anak Ya, dahulu. utamakan. Itu dia. Terima Dan kasih. Hawa, kalau kita nak cakap tentang topik kita hari ini, secara rumusannya Datuk Sri, Ya. rasa cinta, kasih dan sayang yang dibina antara pasangan suami isteri daripada awal itu, jangan pula kita jadikan dendam Ya, akibat betul. daripada perhubungan yang tidak kesampaian ini sehingga anak-anak ini menjadi mangsa. Kalau boleh kita berkahwin cara baik, berpisah pun Berpisah cara cara baik, baik. Ya, agar betul. tidak ada sesiapa yang terkesan untuk kesan jangka masa panjang. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Okey, kepada sama-sama. Datuk Terima kasih, Sri Zah. Ya, Amli terima kasih. Embong selaku peguam cara, peguam syari'i dan juga peguam bela yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan Hawa, harapnya anda semua penonton mendapat iktibar dan juga pengajaran daripada apa yang dibincangkan pada hari ini.